Dalam video ni kita akan tengok soalan yang berikutnya berkaitan dengan fungsi trigonometri. Jadi soalan dia, selesaikan persamaan sin X tambah cos X sama dengan kosong. Okay, kita perlu selesaikan persamaan ini bagi X antara kosong hingga 360 darjah. Okey, jadi pertama sekali cikgu tuliskan dahulu persamaan dia, iaitu sin X tambah dengan cos X sama dengan kosong. Baik, jadi macam mana kita nak selesaikan persamaan ini? Okey, kalau kita tengok dia ada fungsi trigonometri, sin dan cos. Baik, jadi kaedah dia adalah dengan cara pertama sekali cikgu pindahkan cos ini ke sebelah kanan. Cos bawa ke sebelah kanan, maka dia akan jadi negatif cos lah. Okay, kita akan dapat sin X sama juga dengan negatif cos X. Okey, jadi seterusnya adalah apa yang cikgu buat adalah cikgu bahagikan yang ini dengan cos X, yang ini pun dengan cos X. Okey, so kita bahagi kepada dua-dua belah lah, ataupun dengan cara yang lebih mudah adalah kita pindahkan cos ke bawah. Okey, kita bahagikan dia. Jadi kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan cos X, bahagikan ini dengan cos X. Okey, jadi bila kita bahagi dua-dua belah dengan cos X, maka kita akan dapat yang ini kita boleh potong lah. Okey, jadi kita akan dapat sin X per dengan cos X sama dengan, okey, cos bahagi dengan cos kita akan dapat 1. Jadi ini sama juga dengan negatif 1. Okey, jadi sekarang daripada persamaan yang asal, kita dah berjaya dapatkan persamaan yang ini. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, jadi untuk kita selesaikan, anda kena kenal pasti bentuk yang ini, iaitu sin per cos. Apakah fungsi trigonometri yang mewakili sin per cos? Okey, jadi jawapannya adalah, cikgu buat dekat atas ni, jawapannya adalah tan. Okey, ingat ya, tan X sama juga dengan sin X per cos X. Jadi dia sama juga dengan negatif 1 lah. Apa yang cikgu buat dekat sini adalah cikgu gantikan yang ini dengan tan X. Okey, sebab tan adalah sin bahagi dengan cos. Baik, jadi kita dah dapat tan X sama dengan negatif 1. Jadi sekarang kita perlu carilah nilai untuk X. Okey, jadi untuk dapatkan nilai X, pertama sekali cikgu lukiskan dahulu sukuan dia. Baik, jadi X ini kalau anda masukkan dalam kalkulator, tekan dalam kalkulator shift tan negatif 1. Okey, bila anda tekan shift tan, anda guna 1, tak perlu guna negatif 1. Ambil nilai positif dia. Jadi bila anda tekan shift tan 1, anda akan dapat 45 darjah. Okey, kalau dapat pi per 4 tu, anda tukarkan kepada degree lah. Okey, jangan gunakan radian. Jadi kita akan dapat sudut 45 darjah, iaitu sudut tirus dekat sini lah, 45 darjah. Tapi ini bukan sudut yang kita nak, sebab dia kata tan X sama dengan negatif 1. Ini persamaan yang kita dapat. Jadi negatif maksudnya tan ini berada dalam, sudut ini berada dalam sukuan yang mana tan adalah negatif. Jadi dekat mana tan ini negatif? Kita kena ingat, sukuan yang pertama semua positif. Yang kedua sin, yang ketiga tan positif, dan yang terakhir ini adalah cos yang positif. Okey, cos X adalah positif. Jadi maksudnya dekat sini adalah nilai tan yang negatif adalah pada sukuan yang kedua. Okey, pada sukuan yang kedua ini, dan sukuan yang keempat. Okey, yang mana sudut dia adalah 45 darjah lah. Okey, 45 darjah daripada paksi X. Ini adalah 45 darjah, dan ini pun adalah 45 darjah daripada paksi X. Okey, jadi sudut X yang kita perlukan adalah sudut yang ini. Yang pertama sekali adalah sudut yang ini. Okey, sudut kepada sukuan yang kedua ini. Kita perlu cari nilai bagi yang garisan yang warna hijau ini. Jadi kita perlu carilah nilai X yang ini. Okey, untuk X yang ini, caranya adalah dengan cara kita tolakkan 180 dengan 45. Okey, 180 tolak 45 sebab dia berada pada sukuan yang kedua ini. Okey, ingat separuh pusingan adalah 180 darjah. Kita tolak dengan yang ini, maka kita akan dapat baki dia, iaitu X. Baik, jadi nilai dia adalah 135 darjah. Okey, ini adalah nilai yang pertama. Kita tak boleh berhenti dekat situ sebab ingat julat dia adalah 0 hingga 360. Kita perlu dapatkan nilai yang kedua, iaitu pada sukuan yang keempat. Baik, jadi untuk sukuan yang keempat, nilai yang kita perlu cari adalah yang ini. Okey, nilai yang ini, sudut yang ini. Jadi sudut ini X yang kedua lah. Okey, jadi X ini berapa nilai dia?
Okey, kalau kita perhatikan satu putaran penuh, satu pusingan penuh adalah 360 darjah. Jadi bila kita tolak dengan 45, maka kita akan dapat baki dia yang ini. Okey, jadi nilai dia adalah 360. Okey, X yang kedua adalah 360 darjah tolak dengan 45. Maka jawapan yang kita akan dapat adalah 315 darjah. Okey, jadi nilai jawapan untuk X yang kita dapat adalah yang pertama X sama dengan 135 darjah dan yang kedua adalah 315 darjah. Okey, jadi kalau anda kurang yakin ataupun anda nak semak jawapan anda ambil nilai X ini gantikan ke dalam persamaan yang asal ini. Okey, jadi cikgu cuba gantikan sin 135 tambah dengan cos 135. Maka jawapan yang kita akan dapat adalah kosong. Okey, jadi maksudnya yang pertama ini betul dan kalau kita gantikan yang kedua sin 315 tambah dengan cos 315, maka jawapannya adalah kosong juga. Maksudnya kedua-dua jawapan ini adalah jawapan yang tepat. Okey. Jadi kalau anda kurang faham pada bahagian mana-mana, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Cikgu akan cuba untuk reply secepat mungkin. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang.